Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita kehadirat ilahi dapat kita berkumpul dalam majlis pada hari ini. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan diri saya selaku moderator, nama Maisarah binti Saiman, nombor matriks 21FA04021. Bersama saya, panel yang pertama, Saudara Dania, panel yang kedua, Saudara Adam, dan panel yang ketiga, Saudara Nur Maisarah. Pada hari ini kita akan membincangkan tentang Surah Al-Fil dan terjemahannya beserta hukum tajwid iaitu Ifhaq Syafawi. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan majlis pada hari ini kepada panel yang pertama, Saudara Daniel. Baik, nama saya Muhammad Haikal Daniel bin Ghazali, nombor matrik 21FA04028 dan saya berasal daripada Sungai Buloh, Selangor. Saya akan mulakan majlis dengan bacaan Surah Al-Fil, bermula dengan Al-Isti'azah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Baik, terjemahan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Allah yang maha pemurah daripada dan lagi maha mengasihani. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan ia telah mengantarkan kepada mereka rombongan burung berpasukan-pasukan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melontar mereka dengan batu-batu dari jenis tanah yang dibakar keras. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Baik, saya serahkan majlis kepada Saudara Adam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Naufal bin Muhammad Ahir, nombor matrik 21FA04026. Jadi hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang surah Al-Fil ini. Dinamakan surah Al-Fil ataupun dipanggil sebagai gajah kerana dimulai dengan mengingatkan kisah para penunggang gajah. Surah Al-Fil ni dia cerita tentang para penunggang gajah lah pada zaman Nabi dulu. Dalam surah ini juga Allah mengisahkan Ashabul Fil yang lebih kuat dari mereka, lebih banyak harta dan lebih melampaui batas. Allah Ta'ala membinasakan mereka hanya dengan burung yang paling kecil dan paling lemah. Sementara harta, jumlah dan kekuatan mereka tidak bermanfaat sama sekali untuk membantu mereka menghadapi setiaan Allah. Pada zaman tu Allah hantar burung yang kecil je untuk mengalahkan kaum-kaum yang ingkar terhadap Allah pada zaman tu. Okay, lepas tu sebab turunnya ayat ni, Abu Hasan Al-Wahidi riwayatkan bahawa surah ini diturunkan terkait dengan kisah pasukan gajah yang hendak menghancurkan Kaabah. Diriwayatkan tentang sebuah pasukan yang menaiki gajah, dia datang ke Kaabah untuk menghancurkannya.
Lepas tu diturunkannya ayat ini terkait kisah pasukan gajah yang bertujuan menghancurkan Kaabah dan perbuatan Allah kepada mereka dengan membinasakan dan menjauhkan mereka dari Kaabah. Allah hantar burung tu supaya dapat halang yang penunggang pasukan gajah ni lah, untuk mereka tak dapat menghancurkan Kaabah ni. Surah ini mengandung pembicaraan tentang kejadian yang terjadi dekat sebelum kelahiran Rasulullah. Surah ni dia turun sebelum Nabi lahir. Ringkasnya, Abrahah dia di bawah kerajaan Habsyah pernah berpendapat untuk mendirikan sebuah rumah ibadah gereja di Shan, Yaman. Abrahah pada zaman tu dia daripada kerajaan Habsyah. Lepas tu dia nak dirikan gereja dekat Yaman. Pada zaman tu lah dia menyeru bangsa Arab untuk berhaji kepadanya sebagai pengganti haji ke Baitul Haram. Dia bagi tahu rakyat-rakyat supaya berhaji dekat dia. Tak payah dia bagi tahu dekat rakyat tu tak payah haji dekat Kaabah. Tatkala dia telah membangun gereja yang dinamakan Kuwais sebagai bangunan yang belum pernah dikenal, semisalnya dalam sejarah pembangunan gereja. Maka datang seorang laki-laki Quraisy yang membuang air besar lalu melumuri dinding dengan kotoran itu disebabkan kejengkelannya. Datang seorang lelaki ni, dia orang Quraisy, dia membuang air besar dekat dinding lah dengan kotoran yang amat menjengkelkan. Seterusnya, ketika Abrahah melihat bangunan kebanggaannya tu dengan keadaan seperti itu, maka muncullah api murkanya, lalu ia mempersiapkan pasukan untuk memerangi Mekah dan menghancurkan Kaabah. Dia buat satu pasukan yang menaiki gajah ni untuk pergi ke Kaabah, untuk nak hancurkan Kaabah tu. Lepas tu mereka pun berangkatlah bersamanya dengan jumlah 13 gajah. Di antaranya gajah yang bernama Mahmud, gajah terbesar. Gajah yang paling terbesar dalam kumpulan tu lah, nama dia Mahmud. Lepas tu mereka pun berjalan terus melawati sebuah lingkungan masyarakat Arab. Kemudian mereka perangi dan berhasil mengalahkannya sampai tiba di Mekah. Mereka terjumpa satu masyarakat Arab ni. Lepas tu mereka pun perang dan dapat kalahkan masyarakat Arab tu dan selamat sampai dekat Mekah. Seterusnya terjadilah perundingan antara mereka dengan tokoh Mekah iaitu Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi kita lah, datuk Nabi Muhammad SAW. Perundingan pun berakhir dengan hasil Abrahah akan mengembalikan unta Abdul Muttalib. Kemudian Abrahah bisa berbuat apa sahaja terhadap Kaabah. Dia bagi balik unta Abdul Muttalib tu. Lepas tu dia nak hancurkan Kaabah lah. Tapi Allah hantar burung tu supaya dapat mengalahkannya. Dan Abdul Muttalib pun merintahkan seluruh lelaki penduduk Mekah untuk mengosongkan negeri agar menuju ke puncak-puncak gunung, membawa isteri dan anak-anak mereka kerana takut terhadap pasukan zalim iaitu Abrahah. Abdul Muttalib dia perintahkan kepada semua masyarakat Arab, terutama lelaki lah kan, untuk mereka balik ke rumah, bagi tahu isteri-isteri, anak-anak mereka supaya pergi dekat puncak-puncak gunung, supaya takut kena bunuh lah ataupun kena zalim dengan Abrahah tu. Segera pasukan Abrahah pun dia bergerak hingga tiba di lembah Muhassar, lembah terhina. Maka tiba-tiba sekumpulan demi sekumpulan burung datang melempari pasukan itu dengan batu seukuran antara hims dan dengan adas seperti kacang hijau. Maksud dia kat sini, Allah hantar burung-burung tu untuk kalahkan kumpulan Abrahah ni lah dengan batu yang kecil. Seperti dia umpamakan seperti kacang hijau. Mereka pun meleleh dan berjatuhan, dagingnya lalu binasa. Mereka pun jatuh daripada gajah tu lah
sebab kena batu kan, sakit kan. Abraham lari dengan dagingnya yang berjatuhan. Namun akhirnya mati dalam perjalanan. Dia pun jatuh dengan dia punya kulit-kulit semualah. Dan lepas tu akhirnya dia mati dalam perjalanan menuju ke Kaabah. Lepas tu kejadian tersebut adalah nikmat dari Allah bagi penduduk Mekah dan penjaga rumahnya. Oleh kerana itu bangsa Arab sentiasa memuliakan Kaabah dan penduduknya hingga sekarang. Kira Allah hantar burung tu untuk selamatkan Kaabah lah kan. Yang kita pergi buat haji umrah sekarang ni tu. Tapi sebab COVID sekarang jadi kita tak boleh pergi lagi. Okay, lepas tu bangsa Arab pun dia memuliakan Kaabah hingga sekarang, daripada dulu sampai sekarang. Jadi saya harap semua dapat ambil iktibar daripada kisah ni, jadikan sebagai pengajaran dalam hidup kita. Jadi sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih diucapkan kepada saudara Daniel dan saudara Adam atas penyampaian tentang surah Al-Fil dan terjemah tadi. Seterusnya, saya serahkan majlis ini kepada panel terakhir iaitu saudari Nur Maisarah untuk mengupas lebih lanjut tentang hukum tajwid, iaitu Ifat Syafawi. Okey, saya Nur Maisarah binti Syuratan Azim, nombor matrik 21FA0423. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang satu hukum tajwid iaitu Ikhfa' Syafawi. Okey, untuk kita mengenal Ikhfa' Syafawi dalam satu ayat, dia mempunyai mim mati ataupun mim yang tidak berbaris diikuti dengan huruf ba yang berbaris. Sebutan dia hendaklah didengungkan dengan merapatkan dua bibir. Contohnya satu ayat wa bimu'minin. Okey, huruf Ikhfa' Syafawi hanya satu sahaja iaitu ba. Selain daripada mim bertemu dengan ba, itu adalah hukum lain. So, mim bertemu ba hanya untuk Ikhfa' Syafawi. So, kalau terjumpa hukum Ikhfa' Syafawi dalam satu ayat yang bertemu mim dengan ba, mim mati atau mim yang tidak berbaris bertemu dengan ba seperti yang saya baca ayat tadi, dia adalah hukum Ikhfa' Syafawi. So Ikhfa' Syafawi cara bacaan dia haruslah dengung antara 2 atau 4 harakat. So itu sahaja penerangan untuk Ikhfa' Syafawi. Apa pula aku? Baiklah, terima kasih kepada saudari Nur Maisarah atas penyampaian tentang hukum tajwid Ikhfa' Syafawi. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung majlis. Semoga kita dapat manfaat dan ilmu yang baru tentang surah Al-Fil dan hukum tajwid Ikhfa' Syafawi ini. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.